Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Qala al-muallif rahimahullah. Dan sunat meninggalkan berlari segera akan berjalan ke tempat berjamaah. Sunat tak berlari cepat. Jikalau pergi sembahyang jemaah tu, bukan sunat berlari, sunat jangan berlari. Jangan bertukar pula tu. Jika takut luput tahrum imam sekalipun, jika takut terlepas fadilah tahrum sekalipun, jangan berlarak sampai ke berlari. Kalau jaka nak suruh sempat dapat milik fadilah tahrum, datanglah awal-awal. Ini datanglah seminit, bergegah berlari, hampir nak langgar orang-orang. Pakai serban, pakai jubah berlari. Kerja apa? Situ nampak dia tidak sabar. Ya, orang lain pun ramah dengan masjid juga. Kita berlari, kita litah orang lain. Orang yang kita litah je potong, kadang orang lebih afdal dari kita. Dalam sudut perjalanan ni pun kena ambil kira juga, kena utama orang lebih dewasa, lebih tua dari kita beri jalan ke orang tu ni, main berlari potong kiyu dah. Tengok bagaimana Sayyidina Ali ni, kalau dalam perjalanan dia nampak orang tua tu, dia bagi ruangan ke orang tua dulu, dia di belakang. Jalan punya berjalan, tiba-tiba orang tua tu bukan pergi ke masjid, yang melecong ke gereja. Tidak pergi masjid. Jadi bukan senali tahu orang tua tu Kristian, tapi nak cakap akhlak. Akhlak orang mulia dalam Islam ni, dia ada akhlak dia, menghormatkan orang yang sepatut dihormat. Ni main pakai berlari, tak ada hormat ke apa dah. Demikian lagi takut luput jemaah, walaupun kerana takut hilang, takut tidak sempat berjemaah. Nama sampai mereka berlari, tak sepatut. Atas pendapat yang asah yang kuat dalam lingkungan mazhab Syafi'i kita ni, makruh berlari. Malaikan, bolehlah kita nak cepat-cepat sikit. Malaikan dia boleh dilorak-lorak sikit pada jemaah, pada sembahyang jemaah. Maka wajib bersegera sekadar kuasa. Makna kata bersegera sekadar kuasa, tak melarat sampai berlari melompat kijam gitu. Agak melangkah luas-luas sikit, cepat-cepat sikit, bolehlah. Itu kalau sekiranya tak sempat berjemaah-jemaah. Jika mengharap ia akan dapat takbir sebelum salam imam pada jemaah. Dan sunat bagi imam dan yang sembahyang seorang, imam ke orang sembahyang seorang ke, dipanggil orang munfarid. Apa dikenaki pada kata sunat di sini? Sunat bagi imam dan yang sembahyang seorang menanti. Pada kata sunat tu menanti, menunggu mereka yang masuk pada tempat sembahyang, yang berkehendak mengikut dengan dia. Kalau kita dapat tahu
ada orang nak jemaah dengan kita. Eloklah kita tunggu. Makna tunggu di sini kita tengah sembahyang dah. Ada ruangan lagi kita sembahyang dah sekalipun, kita tunggu mereka itu di dalam sembahyang. Pada rakaat yang akhir, tepat stesen menunggunya pada rakaat yang akhir. Pada rakaat yang akhir tu, pada rakaat yang akhir. Tu tempat menunggu tu. Kalau kita dapat tahu orang nak mari nak ambil sembahyang, di pai air ramai-ramai mari tu, eloklah kita tunggu orang tu, walaupun kita dah sembahyang dah sekalipun, tempat kita tunggukan dia semasa kita rakaat pada rakaat yang last, yang akhir. Maknanya kita tunggu di situ, kita baca tasbih rakaat tu biar lebih pada 3 lah. 3 ke 5 ke 7 ke 9 ke 12, itu dah tinggi lah tu. Melarat tak tijak lagi, tak masuk sah lagi, tak mari lagi. Dah sedazin kita tasbih rakaat. Tak boleh tunggu dah tu. Dan tasahud yang akhir, antara lain lagi tempat menunggu. Di tasahud akhir ni pula, tahiyat akhir. Kalau sembahyang ada 2 tahiyat akhir lah. Baca dah tahiyat habis dah. Fil alamin innaka hamidum majid, dah tahiyat. Tak habis lagi mari. Boleh kita baca doa tahiyat. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Dah habis baca doa tasahud pun tak tijak lagi. Tak ada pilihan bagi salam, tak boleh tunggu lagi dah. Kerana Allah, makna tunggu tu dengan niat kerana Allah. Jangan niat, jangan kosak menunggu semata-mata. Kalau dengan kosak menunggu orang, sedangkan kita dalam sembahyang, boleh jadi lingkup sembahyang. Dengan tiada panjang, menanti tiada panjang, tidak lama menunggu tu. Makna panjang tu melama je. Tidak lebih daripada qadar yang sepatut. Masa ditunggu tu. Habis itu. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk supaya dapat rakaat baginya pada yang pertama dan dapat berjemaah pada yang kedua. Ni ayat-ayat ni dia mari simbolik gini ni, mereka-reka gini. Kalau tak mahir sangat kan, pening juga. Dan tiada dibeza antara mereka segala yang masuk supaya dapat rakaat. Tak ada beza. Orang yang masuk sembahyang jemaah untuk dapat rakaat tu. Orang mula-mula masuk sembahyang jemaah untuk dapat rakaat tu, tidak dibeza. Ulangi semula. Dan tiada dibeza antara mereka, patut celah tu ayat mereka sedap. Antara mereka segala yang masuk. Segala yang masuk tu, segala yang mula masuk sembahyang jemaah, supaya dapat rakaat baginya pada yang pertama. Kalau kita nak suruh dapat rakaat sembahyang jemaah, masa-masa mana kita boleh masuk selalu. Tak sedut tunggu masa-masa yang lain lagi lah. Kita kata masa imam iktidar, kita direct masuk selalu dalam masa iktidar tu. Lepas tu kita ikut seterusnya, huk akan datang barulah dapat rakaat. Jangan duk tunggu kita nak dapat rakaat yang pertama ni. Nanti imam qiyam baca Fatihah dulu lah, baru kita nak takbiratul ihram. Jadi banyaklah terlepasnya.
Dalam masa imam sujud tu boleh kita masuk. Dah, jangan tunggu nanti imam berdiri dulu. Baru kita nak takbir telah haram. Ini imam duduk antara dua sujud. Dia duduk koje. Mengapa? Kalau masuk masa ni pun tak dapat rakaat lagi. Kita nak takbiratul ihram kita ni, nanti imam mula baca Fatihah. Jadi terhilang dah sebahagian pahala jemaah tu. Jadi kalau kita masuk selalu di masa imam tengah sujud ke, imam duduk antara dua sujud ke, kita boleh milik dah pahala jemaah di ketika tu. Adapun dapat rakaat tu setelah imam qiyam. Tu barulah kita barulah dapat rakaat kita. Susah gapo Allahu akbar turun sujud dah sebab imam sujud. Walaupun dia sujud kedua sekalipun sujudlah. Imam pun bangun dah kita. Sebab kewajipan kita makmum, kita kena ikut imam. Ini dak. Imam dak baca tahiyat awal, dia tak takbir lagi, duk tunggu nanti imam tu qiyam. Dia tak reti nak buat. Nak reti macam mana tak tahu. Dia kalau tak tahu tak reti. Kok reti-reti setelah tahu dah. Dan dapat berjemaah pada yang kedua. Habis tu dah. Betul kau baca tu? Dah tu. Masuk akhir. Dah dapat berjemaah. Tiada beza segala mereka masuk bantu dapat rakaat baginya pada yang pertama dan dapat berjemaah pada yang kedua. Demikian lagi sunat menanti imam. Pula ayat ni. Pula. Dia mari tak nampak ibarat dah tu. Jika mengharap ia akan dapat takbir sebelum salat imam dan sunat bagi imam menanti mereka yang masuk tempat sembahyang berkanut mengikut dengan dia pada rakaat yang akhir. Nanti dia buat gantung dengan atas tu. Kita baca balik semula ni. Ayat ni sipu molek ni. Dan sunat meninggalkan belagi segera akan berjalan ke tempat berjemaah jika takut luput tahrum imamnya sekalipun. Dah faham beres yang tu. Demikian lagi takut luput jemaah. Kalau jaka takut terhilang jemaah tidak sunat juga berlari atas yang sah, atas pendapat yang asah. Melekan pada jemaah, maka wajib bersegera sekadar kuasa jika mengharap ia akan dapat takbir sebelum salam imam. Dan sunat bagi imam yang semayang seorang menanti mereka yang masuk pada tempat semayang yang berkehendak mengikut dengan dia pada rakaat yang akhir. Ini bergantung dengan hak ni. Tempat stesen imam menanti orang nak masuk jemaah dengan dia semasa dia rakaat yang akhir. Jadi kalau kita sempat berjemaah di masa tu, di masa imam sedang rakaat ni, berarti kita tu dapat rakaat. Kita makmum tadi dapat rakaat. Dengan sebab kita sempat rakaat bersama dengan imam, syaratnya rakaat kita tu ada tamakninah. Kalau rakaat bersama imam belum lagi ada tamakninah, dalam suasana kita masih lagi bergegar-gegar anggota badan kita, imam pun tidak, artinya rakaat kita tidak ada tamakninah bersama imam, dan itu tidak dapat rakaat kita tadi.
Dan tasawuf akhir, tahiyat akhir, tempat imam menanti dua tempat. Rakaat yang akhir, dia nanti makmum untuk bersama dengan dia. Dan tasawuf akhir, tahiyat akhir, tempat yang kedua. Kalau kita sempat berjemaah dengan imam, semasa imam sedang baca tahiyat akhir, maka dapatlah jemaah. Kita makmum tidak dapat jemaah. Rakaat tak dapat dah. Sebab rakaat ni rokok. Dapat rakaat sebab dapat kita rokok bersama dengan imam. Tidak dapat rokok bersama dengan imam, akan tentulah tidak dapat rakaat. Kita sempat berjemaah semasa imam tahiyat akhir ni bukan rokok. Dari situ tak dapatlah rakaat, hanya yang dapat berjemaah saja. Kerana Allah dia tunggu tu kerana Allah. Dengan tiada panjang qadar masa menunggu oleh imam tu. Tidak makan masa yang panjang. Dan tiada dibeza antara mereka segala yang masuk supaya dapat rakaat baginya pada yang pertama. Pada yang pertama mana tu? Pada imam rakaat. Dia masuk di masa tu, di imam rakaat maka dapat rakaat. Dan dapat berjemaah pada yang kedua. Yang kedua mana? Semasa imam baca tahiyat akhir dia sempat berjemaah. Dapatlah jemaah. Ayat tu dia bergantung situ, berkait dengan tu. Tu kalau tak patah balik ke pakar jalan jadi pening kita. Jadi sesak dalam cahaya lampu. Habis itu. Demikian lagi sunat menanti. Demikian lagi sunat menanti imam. Bukan makmum nanti imam ni. Imam lah menanti. Tapi dia buat ayat gini bunyilah. Seolah-olah makmum tu nanti imam. Dia nak cakapnya sunat imam itu menanti. Tapi bunyinya demikian lagi sunat menanti imam. Kalau kita pusingkan bahasa lebih faham kita di hari ni. Demikian lagi sunat imam menanti. Imam tu menanti. Nanti siapa? Nanti makmum dia lah. Di dalam sujud yang kedua. Ini satu bab pula. Selain daripada tempat menunggu makmum dalam rakaat yang akhir dan di dalam tasyahud yang akhir, ada pula tempat menanti oleh imam akan makmum di dalam sujud yang kedua. Ini setelah imam tu tahu yang makmum dia tu ada makmum yang muwafiq, ada makmum muwafiq yang ketinggalan daripada imam. Maka di kala tu bolehlah imam tunggukan dia di dalam sujud yang kedua. Kan sujud dua kali kan. Sujud pertama bukan tempat menunggu lagi. Tempat menunggunya sujud yang kedua tu. Sekiranya imam dapat tahu yang bahawa makmum dia ni, makmum merapiq di belakang dia ni ada ketinggalan. Ada tertinggal dengan imam. Atas sebab dia nak sempurnakan bacaan Fatihah dia. Kerana orang merapiq ni dimaaf ia ditinggal oleh imam sampai peringkat 3 rukun yang panjang. Dari situ imam nak suruh makmum dia sempat berjemaah dengan dia, kenalah dia tunggu makmum dia tu di dalam sujud yang kedua. Supaya tunggu tadi, supaya menghubung, supaya makmum tadi dapat menghubung ataupun supaya menghubung oleh orang muwafiq, supaya dapat menghubung oleh makmum yang muwafiq yang ketinggalan, yang tertinggal dengan imamnya. Tu. Kerana sebab tertinggal makmum tadi. Makmum muwafiq yang tertinggal tu kerana mensempurnakan, kerana dia nak sempurnakan Fatihahnya, bacaan Fatihah dia. Makmum muwafiq ni kalau selagi tak habis Fatihah dia, walaupun imam tu rakaat iktidal sujud duduk antara sujud sekalipun, dia tetap kena sudahkan baca Fatihah dia.
Biar sampai ditinggal oleh imam, yang imam tu sudah masuk sujud yang kedua. Kalau siapa di perakat tu Fatihah makmum merapik lagi tidak beres lagi, dia kena berjaga-jaga, berhati-hati. Berhati-hati. Jadi imam tadi punya bertolak ansurnya nak suruh sempat makmum merapik itu beres Fatihah dia kena tunggu dalam sujud yang kedua tu, kena baca tasbih sujud bukan 3, bahkan lebih daripada 3. Kena baca tu pakai gia slow lah, jangan gia laju. Ni dia cakap tepat-tepat imam menunggukan makmum. Pada rakaat yang akhir, pada rakaat yang akhir, pada tashahud yang akhir, dan kalau makmum merapik tepat menunggunya pada sujud yang kedua. Dan sunat bagi imam, banyak pahala ni. Sunat ni kalau buat boleh pahala. Bukan sekadar cakap sunat, buat tak ada pahala. Tak payah kata sunat lah. Guna kalimah sunat buat apa? Dan sunat bagi imam meringankan sembahyang. Ada timbangan ke dalam seorang masjid buat timbang sembahyang imam ni? Bukan makna ringan berat tu di sudut timbangan. Nak timbang kat imam, Allah tubuh besar gajah. Naik atas kilo, patah kilo. Bukan begitu makna timbang. Ringan berat bukan timbang begitu. Ringan berat tu di segi bacaan perbuatan imam tu, di segi bacaan imam tu. Kalau dipanjang-panjang bacaannya dia panggil berat. Di pendek-pendek itu dia panggil ringan. Jadi betul dari situ imam tu kena ambil jalan sederhana. Tidak berat, tidak ringan. Pertengahan. Kalau baca tasbih bagi rakaat ke, bagi sujud ke, dia kena ambil angka bilangan sekurang-kurang afdal. Jangan seafdal. Kalau yang paling afdal agak 12. 12 lah. 5, 3 tu sekurang-kurang afdal. Sekurang-kurang afdal tu. Lah afdal 3. Jangan diambil tidak sampai tahap sekurang-kurang afdal, mana sekali 2 kali. Tak dapat capai lagi sekurang-kurang afdal. Sama juga baca doa tu imam tu. Jangan dia pakai main heret-heret hok dia ingat dalam kepala semua nak baca selaka. Itu tak boleh pakai buat muk sendiri gitu. Ambil hok simbolik penting-penting sudah. Hok isara'am. Ini semata ke dia jadi imam habisnya tarik ingatan dalam kepala doa dihafal. Aku nak sudah dah panjang dah. Molek-molek ada lagi panjang. Apa ke mama yang mengangkat tangan tu lengah. Mula-mula tinggi akak, rendah. Pek jatuh tangan atas kepala lutut. Ujung tak cabut lagi. Pakai cabut lagi. Tengok tak masa kan baca doa kan. Itu akibat daripada tidak mahir fiqh. Saya baca panjang ni sebab saya mustahak banyak. Itu imam. Mu nak baca panjang tu seorang dah. Biar tak jatuh tangan sepagi. Buat apa kita seorang kita dah. Ini orang ramah. Buat cara kita berlakulah cerita orang zaman dulu. Manakala dia jadi imam agak siap lah doa.
Lalu tak lalu makmum baik kok doa tu imam tadi. Masing-masing bawa tepurung kelapa. Tain tu imam baca doa di pakat tada, dia atur tepurung kelapa di belakang imam. Yang tu imam dia tak masuk fiqh. Dia kalau mengaji fiqh pun tidak, tapi imam tu dia ambil bahagian jadi imam. Style dia baca wirid, dia tak mengandalkan kepada makmum. Dia paling belakang bulat ke makmum, kekal semacam gaya dalam semayang. Dari situ dia tak sedar dia makmum duduk susung tepurung kelapa di belakang dia. Habis dia baca doa, habis kandak dia dengan nada yang panjang doa dia tadi. Sudah tu kan nak bersalah dengan makmum. Tengok tak ada seka makmum. Yang ada tepurung kelapa tu susung. Baru dia reti. Tu cerita tu jadi iktibar walaupun tidak sungguh jadi iktibar. Ya ulama-ulama dulu kadang-kadang dia bawa juga cerita untuk jadi iktibar. Walaupun tidak sungguh jadi iktibar tu ada juga baik. Ya kesimpulannya dalam perkara doa tu ambil yang sederhana. Sudah. Oh ini banyak. Masih banyak lagi surah-surah masjid. Allah panjangnya. Kita tak biasa berimak. Dengar orang jadi imam baca doa panjang-panjang tu masa cepat lengah lah kita kan. Tapi makmum tadi dah biasa. Ti imam dia baca panjang. Biasalah. Serta memperbuat segala sunat abad. Ini sebagai nasihat bagi imam. Nasihat bagi imam, sunat bagi imam meringankan sembahyang. Baca tu ambil yang sederhana. Serta memperbuat segala sunat abad dan sunat hai'ah. Jangan tergalak sunat ni. Sunat semayang yang nama abad lebih-lebih lagi. Tak kurang juga sunat semayang hok nama hai'ah. Jenama sunat bagi semayang dua. Abad dan hai'ah. Sunat abad ni sunat yang penting bagi semayang. Selepas daripada rukun semayang. Tapi kepentingan sunat abad bagi semayang itu tidaklah melarat. Jikalau ditinggalkan dia boleh jadi batal semayang, tidak sebegitu sebab dia bukan jenis rukun. Tetapi kalau tak dibuat sudah terhilang sebahagian perkara yang penting bagi semayang. Semacamlah orang tak ada kaki, tak ada tangan, kalau tak buat sunat abad. Boleh hidup tak ada kaki, tak ada tangan, separuh temikak gitu pun. Tapi tak sempurna, nak berjalan golek-golek. Jangan melarat tak ada rukun. Kalau tak buat rukun semayang, semacam orang tak ada kepala ataupun tak ada tubuh, ada kepala, boleh hidup orang? Tak boleh hidup dah. Tapi sunat hai'ah ni tidaklah sepenting bagaimana abad. Yang sehingga dikatanya sunat hai'ah sebagai hiasan bagi semayang. Tapi sungguh pun hiasan semayang. Kalau tak buat sunat hai'ah, sepun tak beriah lah. Kalau orang tak beriah, tak nampak comel mana kalau beriah huduh pun nampak comel. Begitulah gaya semayang pun. Ini batang tubuh dia beriah, semayang buat doge-doge. Macam mana gitu. Maksudnya jangan simpan ni jangan laku, jangan buat, jangan kerja. Dia guna ayat simpan. Bukan simpan 4, simpan 3. Jangan simpan, jangan laku, jangan kerja atas kurang-kurang. Jangan dibuat pada kadar sekurang-kurang. Sekurang-kurang kan kalau tasbih rakaat atau tasbih sujud sekali.
Dan jangan mengambil akan terlebih akmal, terlebih sempurna. Akmal tu sempurna. Jangan sampai di peringkat terlebih akmal. Sampai ke belah kali tasbih rokok ataupun tasbih sujud. Jangan digajin lebih sebab kita ni imam. Baca doa tu juga sebab kita doa dia diikuti di belakang kita orang ramai. Kena ambil yang sederhana lah. Jangan panjang, jangan pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau pendek ketok pula tu dah lah. Semacam seolah tak berdoa juga. Betul lah Rabbana tu pun doa dah. Masuklah hulai lain lagi. Nak musim Covid gini masuklah doa minta Tuhan angkatkan bala. Mereka jika reda dengan memanjanya oleh makmum yang mahsurun. Makmum yang mahsur ni makmum yang kata-kata yang terhad lah. Mereka jika reda dengan memanjang oleh makmum yang mahsur. Wallahu a'lam. Azan isyadah. Waalaikumsalam.